Wa taballahu alaikum. Kemudian Allah kata apa? Faqimus solah. Wa atuz zakah. Wa ati'u Allah wa rasulah. Faqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allah wa rasulahu. Okay, baik. Maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Maka Allah kata maka jika kamu tak mampu untuk bersedekah, maka tak apa, Allah memaafkan kamu. Allah memaafkan kamu. Maka Allah kata selepas itu, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan juga Rasul. Dalam Al-Quran banyak kita jumpa kan, Allah gandingkan waqimus solah wa atuz zakah, waqimus solah wa atuz zakah, banyak. Yuqimuna solah wa yu'tuna zakah, banyak kita jumpa gandingan solat dan juga zakat. Maka Allah nak kata, kalaulah kita ini tak mampu untuk melakukan sebahagian suruhan yang sunat, yang Allah suruh kita untuk melakukannya, maka Allah kata apa? Perbaikilah dua ibadah ini. Baikilah kualiti dua ibadah ini, iaitu solat dan juga zakat. Kalau kamu tak mampu untuk buat perkara lain, ibadah-ibadah sunat yang lain, maka Allah kata perbaikilah kualiti solat dan perbaikilah kualiti zakat kamu. Kerana apa? Kerana solat ini, apa tanda dia? Solat ini dia adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Zakat pula hubungan dengan manusia. Maka Allah kata perbaikilah dua perkara ini, iaitu perbaikilah hubungan kamu dengan Allah dan perbaikilah hubungan kamu dengan manusia. Kerana dua perkara ini, kalau kamu baik hubungan dengan Allah dan kamu baik hubungan kamu dengan manusia, maka insya-Allah dia akan menutup semua lompong-lompong yang ada dalam ibadah kamu. Baik, itu Allah kata faqimus solah, maka dirikanlah solat dan tunai. Dan apabila seseorang menjaga kualiti dua ibadah ini, iaitu solat dan juga zakat, bila hubungan dia baik dengan Allah dan hubungan dia baik dengan manusia, maka apa natijahnya? Natijahnya ialah dia tidak akan mendapat kehinaan di dunia ataupun di akhirat. Manusia tidak akan menghinakannya dan Allah juga tidak akan menghinakannya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah 3. Kita lihat surah 3 ayat 112. Surah 3 ayat 112. Pada muka surat 64, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 112, muka surat 64. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ditimpakan kehinaan dari segala penjuru di mana saja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab daripada manusia. Baik, maka dua perkara ini iaitu Allah sebut apa? Hablum minallah, yang selalu kita sebutkan itu hablum minallah wa hablum minan nas. Wa hablum minan nas. Maka apabila dua perkara ini, dua hubungan ini, dua tali ini dijaga, maka seseorang itu tidak akan dihina sama ada di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah kata perbaikilah dua ibadah ini, iaitu solat dan juga zakat. Maka setiap kita tahu bagaimana solat kita dan bagaimana kita dengan zakat ataupun sedekah, maka setiap kita perbaikilah solat kita. Perbaikilah solat kita yang pertamanya dari sudut memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita ucapkan. Jangan kita solat dalam keadaan kita mabuk, iaitu tidak mengetahui apa yang diucapkan. Maka perbaikilah solat daripada sudut itu. Selain kita perbaiki dari sudut pergerakan kita supaya rukuknya tegak, tidak terlalu cepat, tidak solat seperti patuk ayam, kita tunaikan hak sujud itu, sujud dengan betul-betul, dengan bacaan yang tenang dan sebutan yang jelas. Lain daripada itu ialah, dan lebih penting daripada itu ialah kita memahami apa yang kita baca di dalam solat. Maka tidak rugi untuk kita pergi belajar, untuk kita faham tentang solat kita, kerana kita solat ni setiap hari. Kalau kita tak mampu nak buat amal ibadah yang lain, maka fokuslah kepada dua ibadah ini, iaitu baiki kita punya kualiti solat dan baiki kita punya kualiti zakat, iaitu baiki hubungan kita dengan Allah dan baiki hubungan kita dengan manusia. Wa ati'u Allah wa rasulah. Baik, dalam ayat ini Allah sebut, maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan taati Rasul. Maka dia ada 4 perkara kan? Dirikan solat, zakat, taat Allah dan taat Rasul. 4 perkara ni dia ikut urutan ke? Kan? Rasul dulu, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa aqimus solah wa atu zakah. Taat Allah dan Rasul dulu, lepas tu barulah dirikan solat dan tunaikan zakat. Maka adakah dia mengikut urutan? Tidak. Maka Allah sebut ni bukanlah maksud dia kena ikut urutan ni, kena tunaikan solat dulu, kena keluarkan zakat dulu, lepas tu barulah taat kepada Allah, barulah taat kepada Rasul. Tidak. Ini bukan maksudnya turutan, mengikut turutan. Kenapa Allah letak solat dan zakat di depan, kemudian Allah letakkan taati Allah dan Rasul di belakang? Kerana Allah nak bagi tahu kita, solat dan zakat yang kamu lakukan itu mestilah dilakukan dalam rangka mentaati Allah dan juga Rasul. Solat yang kamu tunaikan, zakat yang kamu keluarkan, maka ia mesti dilakukan dalam rangka mentaati Allah dan juga Rasul. Tidak boleh dilakukan kerana perkara lain. Mesti dilakukan dalam rangka mentaati Allah dan juga Rasul. Kemudian, solat dan zakat yang kamu lakukan itu wajib mengikut cara yang Allah suruh dan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tunaikan solat ataupun zakat mengikut suka hati kita. Kita ikut-ikut orang. Daripada kecil kita tengok orang solat macam tu, kita pun solat macam tu. Orang angkat takbir macam tu, ada yang tolak ke belakang dulu baru macam tu, macam-macam gaya. Kita tengok orang, kita pun rasa macam smart je pakcik tu buat. Kita pun ikut. Kan? Memang selalunya budak-budak macam tu. Saya pun dulu macam tu. Tengok pakcik tu solat gaya macam tu, macam smart je pakcik tu angkat takbir macam tu. Kita pun ikut angkat takbir macam tu. Sedangkan cara itu salah. Allah suruh kita buat solat kita, dirikan solat dan zakat yang kita keluarkan itu mengikut
cara yang Allah telah perintahkan dan mengikut cara yang Nabi SAW contohkan. Maka solat dan zakat mesti mengikut cara yang Nabi SAW contohkan.